Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, ikhwatul iman, kita sambung majlis ta'lim kita. Kita sampai pada muka surat 270. Muka surat 270, iaitu bab. Malam ni kita masuk bab berkenaan dengan apabila imam sembahyang duduk kerana uzur. Imam kalau sembahyang duduk kerana uzur, maknanya masa mula nak sembahyang tu, bukan tengah-tengah sembahyang. Kadang-kadang tengah sembahyang dapat satu rakaat, dapat dua rakaat, lepas tu dia rasa macam apa pakcik? Macam kita kan, menyangkui tadi pagi dia main belikat satu macam. Tapi kita dah masuk dah rakaat, dah lepas rakaat satu, rakaat dua, rasa macam nak, tak boleh, so kita pun duduk. Yang tu kes lain. Tapi yang ni, tajuk ni permulaan solat. Start nak solat, kita duduk dengan imam, dia pun duduk, dia duduk. Jadi kita, mata kita tengok dia duduk ni kerana uzur, kita macam mana? Kita nak berdiri juga ke ataupun kita nak follow dia duduk ke? Boleh balik nah? Telah disebut bahawa solat orang yang sihat di belakang orang yang memiliki uzur adalah sah. Ini nombor satu dia kata. Nombor satu masalah dia, orang sihat boleh sembahyang di belakang orang uzur. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita nak sembahyang zuhur, dia pun nak buat lohor juga. Dia uzur, kita sihat. Kita lantik dia jadi imam, kita jadi makmum. Ada masalah? Tak ada masalah. Masalah ada bila kita nak sembahyang lohor, dia nak sembahyang mayat, kita pergi jadi makmum dia. Ini masalah. Pasal apa? Bila dia nak rokok? Kita nak sembahyang tak rokok, mana boleh pakcik? Duk tunggu dia rokok, dia tak rokok-rokok, tengok dia bagi salam. Yang tu tak boleh. Orang sembahyang tamam tak boleh sembahyang di belakang orang sembahyang mayat. Itu dah confirm, dah tak boleh. Baik. Apabila orang yang mampu berdiri salat di belakang apabila orang yang mampu berdiri salat di belakang imam yang salat sambil duduk kerana satu uzur, maka apakah mereka salat sambil berdiri ataupun sambil duduk? Orang sihat elok, tak ada masalah apa, dia pergi sembahyang di belakang imam yang duduk. Duduk ni kerana uzur. Sembahyang fardu tak uzur, nak duduk tak boleh. Memang tak boleh. Kesepakatan para ulama kata tak boleh. Kerana hadis-hadis menyebut bahawa duduk tu, perkataan duduk dalam salat ni hanya digabungkan dengan perkataan bila tak mampu je. Maka mazhab Syafi'i, perkataan al-qiyam, qiyam ruknun min arkani salah, al-qiyam ma'al qudrah, dalam kitab dia al-um. Apa maksud dia? Rukun sembahyang berdiri ni, al-qiyam, itu adalah satu daripada rukun salat. Maka qiyam tu dia kata ma'al qudrah, kena
qiyam dalam keadaan ada kederat. Siapa yang ada kederat berdiri, dia mesti berdiri, dia tak boleh duduk. Siapa-siapa yang boleh berdiri, kederat ada, tapi memilih sembahyang fardu dengan duduk, dia start takbiratul ihram dengan duduk, maka sepakat para ulama sembahyang dia tak sah. Adapun sembahyang sunat, sabit daripada hadis Nabi, kita boleh berdiri tapi kita saja nak duduk, maka Nabi kata nisfu, dia dapat pahala setengah. Tapi sembahyang dia sah tak? Sembahyang dia sah kalau itu sembahyang yang sunat. Baik, dia kata apabila orang yang mampu berdiri salat di belakang imam sambil duduk kerana satu uzur, kita pun sepakat imam tu memang ada uzur, maka apakah mereka yakni makmum sembahyang sambil berdiri ataupun dia pun kena duduk? Cerita makmum. Baik, dalam masalah ni ada dua pendapat ulama, khilaf lagi. Khilaf lagi, ada dua pendapat ulama, khilaf. Bila kata khilaf, kita mesti mau lapang dada. Kita mau lapang dada. Bila kata khilaf, lepas lapang dada, kita kena tengok apa? Kita kena tengok dalil. Bila kata khilaf, kita kena cari yang mana yang lebih rajih, yang mana yang marjuh, yang mana dalil dia kuat sikit, yang mana dalil dia tidak kuat. Nak salah di antara satu, kita tak boleh salah. Tapi adab dalam khilaf, mana-mana dalil yang kita ketahui dia lebih kuat daripada satu lagi, maka kita kena ambil yang kuat. Itu cara kita masuk dalam dunia khilaf. Kita tak berhenti pada perkataan ini khilaf, awak buatlah yang mana-mana pun. Tidak. Kalau khilaf boleh buat lagu tu, dia tidak akan ada pandangan yang lebih kuat sikit. Kuat sikit tu pasal apa? Pasal dalil lah. Kita tengok ada dua pandangan dalam masalah ni. Pertama, kita tengok dulu pandangan yang pertama. Makmum wajib salat sambil duduk. Ini adalah mazhab Ahmad, mazhab Ishaq, mazhab Al-Auza'i, mazhab Al-Munzir, mazhab Ibnu Munzir, mazhab Dawud dan mazhab Ibnu Hazmin Al-Andalusi. Pandangan yang pertama, dia kata bila imam start mula sembahyang dengan duduk, kita makmum hak sihat segak bugak ni, tadi baru kena derian di 24, belahak pun baru derian, kita sihat segak bugak, makmum sudah start, imam sudah start sembahyang dengan duduk, maka pendapat ni kata kita wajib duduk walaupun kita sihat. Pasal apa ya ikhwan? Salah satunya hadis yang kita duk jumpa banyak kali dah. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikan imam untuk diikuti. Maka imam duduk, orang duduk ah. Tak, dia duduk pasal uzur. Pasal apa kita kena duduk? Kita sihat. Dijadikan imam untuk diikuti. Kalau dia tanya, kalau imam menyuluk, kalau menyuluk tak semayang lah bangkuk. Oi. Mana ada semayang menyuluk. Kan? Imam kalau semayang duduk, makmum kena duduk. Ini yang kata lagu ni bukan calan-calan anak punya kata ni. Yang kata ni siapa dia? Imam Ahmad. Mazhab yang iktibar, yang di apa? Yang mu'tabar. Pendapat ini juga diriwayatkan daripada Jabir. Di kalangan sahabat Nabi yang pegang pandangan macam ni siapa dia? Jabir. Abu Hurairah, Usaid bin Hudair dan Qais bin Qahd. Di kalangan sahabat Nabi ni nama-nama yang suruh duduk, suruh makmum duduk kalau imam sembahyang duduk. Kecuali kita tahu dia duduk tu bukan kerana uzur, dia nak test market. Kata 40 tahun saya duduk sembahyang berdiri, try pula. Dan kita tahu pasal apa tadi masa ambil sembahyang dia abang. Dia kata lagi kalau aku ada peluang jadi imam aku nak duduk. Aku kata pasal apa nak duduk? Orang belakang ada sangkut ke? Tak ada sangkut. Dia kata lama dah sembahyang berdiri, duduk pula. Takkan Tuhan kira ke? Dia tanya begitu. Maka dia pun duduk takbiratul ihram. Kita boleh ikut dia tak? Kita tak mau ikut. Kita tak akan ikut dan kita suruh dia bangkit. Pasal apa? Sembahyang dia tak betul. Pasal dia tak uzur. Tajuk kita ni uzur, imam yang uzur. Dia duduk, maka makmum kena duduk. Apa dalil dia? Mereka berhujah dengan dalil-dalil berikut. Satu,
Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ni di antara hujah depa ni ikhwan, hadis ni. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat di rumahnya sementara beliau sedang sakit. Beliau solat sambil duduk dan orang-orang di belakangnya solat sambil berdiri. Maka beliau mengisyaratkan kepada mereka agar duduk. Ketika selesai solat, beliau menyatakan, sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti. Apabila imam rokok, maka rokoklah. Apabila imam bangkit, maksudnya i'tidal, maka bangkitlah. Apabila imam salat sambil duduk, maka salatlah sambil duduk. Hadis ni riwayat siapa ya ikhwan? Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Nilai hadis ni adalah hadis yang sahih. Dan riwayatnya semakna dengan hadis ni daripada Anas dan daripada Abu Hurairah. Aisyah cerita Nabi sakit, Nabi semayang. Umat Nabi ni sihat tak semayang? Umat Nabi Muhammad ni sihat tak semayang? Nabi dia yang naik sampai ke langit sakit, semayang. Umat Nabi main golf tu jadi sebab tak semayang. Meeting jadi sebab tak semayang. Dan lagi satu senang aja. Pasal apa tak sembahyang? Saja. Dia tak ada sebab. Dia tak memerlukan asbab. Pasal apa? Saja. Larat. Kalau jadi maplay tak sembahyang tu memang tentu dah. Pasal kita pun macam tu juga dulu. Memanglah lagu tu. Nabi sakit, sembahyang. Kata Aisyah pula. Baru ni ada orang marah dengan saya. Bagus juga dia babak saya kan. Dia berkata dekat PMT ni, hampa duk pergi rakam ni semua ni, satu ustaz hampa jangan rakam. Nama dia Ali Hassan. Dia ni cukup kau ajak. Marah. Saya cerita dengan saya. Razman duk cerita dengan saya. Dia ni kau ajak. Kita pasal apa? Ingat pasal ayat acak tu apa ke? Dia tak marah pasal ayat acak. Dia marah pasal saya dalam kuliah ni. Saya duk kata Aisyah, Abu Bakar. Awak dia ingat tu abang ipar dia. Nama dia Aisyah duk panggil Aisyah. Nama Nabi Ismail dia panggil Me'e. Awak dia ingat kan? Jadi saya pun sebut elok-elok lah malam ni Aisyah. Jadi betul lah dia kata tu, betul lah. Saya tak marah lah kat dia. Terima kasih. Terima kasih. Dong keladi. Tengok taman silap, tengok lagi. Kan? Ni kita orang putih kata, apa? Learn for mistake. Learn apa? For mistake. From. Mistake kan mistake. Mistake. Belajar daripada buat silap. Tapi kita orang utara, pakcik. Utara pula dia dikapit antara Perak, Kedah dan Perlis, kita duduk tengah. Jadi kalau belah-belah Kedah, belah-belah Perlis, dia kata mangkak, air dia tak masuk dalam, betul tapi kita terkapit ni mangkak. Pasal kita terkapit antara negeri-negeri utara ni, Penang dia terkapit antara Perak, antara utara Perak, utara Kedah dengan mai belah Perlis tu, kita dekapit betul. Balik ni Perak dia kapit Penang. Penang pula tersepit dengan dua negeri, Kedah dengan Perlis. Jadi tu dia keluar Abu Bakar. Jadi tak apa, saya sebut elok-elok. Malam ni saya sebut elok-elok. Terima kasih kat sahabat yang tegak tu. Dia tegaknya ada pahala. Tapi jangan duk makilah. Tapi baguslah dia tegak tu, baguslah. Kadang kita bukan dengar kita kata kan. Kita kena hormat. Kita sebut nama Abu Bakar. Dia sebut penuh. Abu Bakar As-Siddiq. Tu ada sahabat PMT tanya kat dia. Kawan hang nama Abu Bakar. Hang panggil apa? Kata aku panggil Bakar. Hang boleh pula panggil Bakar. Dia tak boleh panggil Bakar. Tak apa. Maka Pakcik Hanifah saya nak kena panggil elok-elok. Hanifah. Kena panggil Hanifah. Tak boleh duk Hanifah. Tak ada huruf. Dia tak ada huruf. Dia kena Hanifah. Jadi sahabat-sahabat pun sebutlah elok-elok. Hanifah. Elok-elok, kena hormat. Baik.
Aisyah radhiyallahu anha kata, Nabi semayang duduk masa di rumah. Orang-orang semua semayang duduk belakang Nabi. Tengah duduk semayang, Nabi reling tengok depa duduk. Nabi reling tengok, kata depa, Nabi semayang duduk, depa semayang berdiri. Tengah duduk semayang, Nabi nampak depa semayang berdiri. Nabi bagi isyarat suruh depa duduk. Maka depa semua duduk. Lepas semayang, Nabi cakap benda ni. Nabi kata dijadikan imam untuk diikuti. Nabi kata apabila imam rokok, kamu rokok. Nabi kata apabila imam bangkit i'tidal, baru kamu bangkit i'tidal. Apabila imam sembahyang duduk, hampa semua kena sembahyang duduk. Hadis macam ni, kata penulis kitab kita, ada juga hadis Anas bin Malik, ada juga hadis Abu Hurairah, yang semua dia martabat dia sahih. Ada hadis Bukhari, ada hadis Muslim, ada hadis At-Tirmizi. Itu satu hadis. Hadis yang kedua, hadis Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluh sakit. Kami pun salat di belakangnya. Sementara beliau duduk dan Abu Bakar memperdengarkan takbir Nabi kepada makmum. Ketika beliau menoleh kepada kami dan melihat kami sembahyang sambil duduk, maka beliau memberi isyarat kepada kami agar duduk. Ketika beliau menoleh kepada kami dan melihat kami salat sambil berdiri, maka beliau memberi isyarat pada kami agar duduk. Lalu kami pun sembahyang duduk. Ketika selesai salam, maka beliau bersabda, kita tengok, ini hadis yang mazhab-mazhab di atas pegang. Kenapa makmum tak boleh sembahyang berdiri kalau imam tu duduk kerana uzur? Ini di antara hadis yang mazhab-mazhab pegang ni. Pasal bukan saja Nabi habaq pasal imam berdiri, kita berdiri, tapi Nabi ada sebut satu benda yang kita kena hati-hati. Tengok apa Nabi kata. Kata Jabir, dah habis semayang, Nabi tegur kami. Apa Nabi kata? Nabi kata, hampir sahaja kalian berbuat seperti perbuatan kaum Parsi dan Romawi. Mereka berdiri menghormati raja-raja mereka, sementara raja-raja mereka duduk seperti itu. Nabi kata, ikutilah imam-imam kalian. Jika imam sembahyang berdiri, maka sembahyanglah sambil berdiri. Jika imam sembahyang sambil duduk, maka salatlah sambil duduk. Apa nilai hadis ni? Hadis ni hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Hadis ni hadis yang sahih. Nampak? Dalam hadis ni, kalau makmum sembahyang berdiri, imam yang uzur sembahyang duduk, imam yang uzur duduk, makmum tak mau duduk, Nabi semayangkan kita, Nabi samakan kita macam mana orang-orang kafirin memberi penghormatan pada raja-raja mereka. Kan biasa ikhwan, dia duduk atas singgasana dia, yang depan dia ni duduk ke berdiri? Mereka berdiri. Nabi kata hampir saja hampa dah buat lagu tu. Maka bila imam sembahyang duduk, hampa semua kena duduk. Aku tak suka jadi macam tu. Semayang ni ibadat, tak boleh ada tasyabuh dengan kacau-kacau bilau ni semua ni, tak mahu. Semayang adalah ibadat. Ini di antara dalil yang dipegang oleh pandangan yang pertama, bila imam semayang, imam yang uzur semayang duduk, makmum kena duduk. Baik, pandangan yang kedua. Kita tengok pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua, mereka yakni makmum tidak boleh sembahyang duduk, tapi salat sambil berdiri. Pandangan ulama yang kedua, kalau imam tu uzur, imam tu duduk, makmum tetap tak boleh duduk pasal makmum tak uzur. Habis imam tu duduk, dia duduk pasal uzur. Hang tak boleh duduk pasal apa? Hang tak boleh duduk pasal hang tak uzur. Logik tak dia punya cakap tu? Logik lah, orang kata makul lah, masuk akal lah. Imam duduk pasal apa dia duduk? Pasal dia uzur. Hang kena berdiri pasal apa? Pasal hang sihat elok, hang tak ada uzur apa? Maka dia dibenarkan duduk pasal dia uzur. Hang tak dibenarkan duduk pasal hang tak uzur. Ini pandangan yang kedua. Pandangan ni siapa pegang? Ni adalah pendapat yang dipilih oleh majoriti ulama. Kebanyakan ulama pegang pandangan ni. Di antaranya Imam Abu Hanifah, di antaranya Imam Asy-Syafi'i. Mereka berhujah
dengan dalil-dalil sebagai berikut. Depa pun ada hujah depa juga. Kalau pandangan pertama tadi dia buat dua hujah, semua yang sahih belaka. Pandangan yang kedua, dia pun ada hujah dia. Mari kita tengok hujah dia. Mereka menjawab dalil-dalil pertama dengan 3 bantahan. 2 hadis di atas tu sahih. Kalau tengok ke sanad hadis Habali, sahih. Kalau tengok 2 hadis di atas, sahih. Maka kalau tengok ke hadis tu, imam uzuk sembahyang duduk, makmum kena duduk. Tapi yang kata Imam Syafi'i, yang kata Imam Abu Hanifah ni, dia ada pandangan dia tentang 2 hadis tu. Tengok macam mana dia nak jawab. Dia jawab dengan 3 apa? 3 apa? Nak bagi? Dengan 3 apa? 3 bantahan. Dia bantah, dia boleh faham ah? Dia tolak. Dia kata dengan 3 sebab. Satu dia kata. Dia ni kata apa? Mereka mendakwa bahawa hadis-hadis tersebut sudah dihapuskan, mansukh ketentuan hukum dia. Dia kata hadis-hadis ni semua sahih, tapi hukum dia mansukh. Dia kata mansukh lagi ma'qul, dia panggil. Hadis itu mansukh lagi masuk akal. Macam mana mari kita tengok. Menurut mereka, hadis-hadis yang memansuhkannya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang kisah salat Abu Bakar mengimami jemaah salat pada saat Nabi sakit. Dia kata ada hadis lain. Jangan duk tengok hadis itu saja. Ada hadis lain. Iaitu masa Nabi sakit, Abu Bakar jadi imam, Nabi mai ikut belakang. Macam mana hadis dia? Dalam kisah tersebut disebut, kemudian Nabi SAW merasa ringan pada diri dia. Nabi duduk di rumah, Nabi sakit. Tiba-tiba Nabi rasa kebah sikit. Maka Nabi keluar dengan dipapah oleh 2 orang. Yang salah satunya adalah Al-Abbas untuk mengerjakan solat Zuhur. Kuliah subuh kita baru ni, Pakcik ada tak? Pakcik ada kuliah subuh baru ni? Kuliah subuh di sini ada? Pakcik ada betul? Okey eh? Pasal pakcik ketua darjah, saya kena tanya ketua darjah. Ustaz Nan penolong. Dia kalau tak ada ketua darjah baru penolong. Ada? Okey, saya nak tanya pasal hadis ni. Tengok hadis ni. Parti hadis ni. Pasal hadis ni saya olah dalam kuliah subuh. Okey eh? Pakcik jangan cukup muka. Kan? Cuba perhati hadis ni. Siapa yang ada dalam kuliah subuh kita baru ni? Sahabat ada? Abali ada? Abali? Ada? Udin ada? Udin? Bapa Udin? Bapa Udin mesti ada lah. Mesti Udin ada. Tengok. Hadis ni cerita. Ambil tak hadis tu. Aisyah radhiyallahu anha kata, dalam kisah tersebut disebutkan bahawa Nabi SAW merasa ringan pada diri dia. Lalu Nabi keluar dengan dipapah oleh 2 orang. Nabi keluar pergi masjid, ada 2 orang papah Nabi. Salah satunya adalah Al-Abbas. Ini hadis daripada Aisyah. Aisyah kata ada 2 orang papah Nabi. Seorang nama dia Abbas, lagi seorang nama siapa? Dia tak ada kat sini. Siapa dia, Pakcik? Saidina. Pasal apa Aisyah tak sebut nama Sayyidina Ali kat sini? Macam mana, Pakcik? Betul lah, pakcik mai lah kuliah hari tu. Alhamdulillah, betul ya. Aisyah dalam hadis ni, Aisyah tak sebut nama Sayyidina Ali. Aisyah kata Nabi dipapah oleh 2 orang. Satu siapa papah Nabi? Al-Abbas. Lagi satu siapa papah Nabi? Sayyidina Ali. 2. Tapi pasal apa Aisyah tak sebut nama Sayyidina Ali? Pasal dia terasa dengan Ali. Ayat ni yang Syiah kata dia jahat ni. Dia terasa tu bukan pasal apa, bila dia sebut nama Sayyidina Ali, dia teringat Sayyidina Ali kata kat Nabi, dia dengar. Bila dia bertuduh Aisyah, fitnah kan? Fitnah pasal Aisyah berkembang satu negeri habis dah. Betul ya beli kan? Tuduhan yang kena pada Nabi tu, siapa-siapa kena tuduh hari ni lagu tu ya kawan, terkelepek kena tuduh lagu tu. Orang tuduh Aisyah buat tak elok dengan satu sahabat lain.
Oh ikhwan, Twitter, WhatsApp masa tu, Allah. Ni dia jadi macam game Pokemon ni. Dia lari pergi sana, dia lari pergi sini, pergi hambat Pokemon tengah jalan. Ada ke satu game jadi tertentu ya kawan. Bodoh kita ni sampai tertentu pakcik. Main game ni sampai pindah hati rumah-rumah orang. Main game ni sampai langgar lampu merah kereta main balon dia. Main game. Pasal apa? Pergi hambat Pokemon ni. Satu punya balak dengan game ni dah jadi dekat orang Islam. Termasuk Malaysia. Kena. Bila ada mufti bercakap tak boleh main, marah pula. Memang dia game ni pakcik, dia bukan boleh duduk dalam rumah main seorang-seorang, tak boleh. Dia melibatkan ni peta. Satgi dia pergi sembunyi dalam masjid, kita lari masuk dalam masjid. Dalam masjid pula dia pergi duduk tang mihrab. Kita pergi hambat dia, bukan dapat sekupang pun. Dapat duk kena maki lagu tu ha. Tapi dia seronok lah main game tu. Boleh share pula, main cara grup. Pokemon kita boleh lawan dengan Pokemon kawan ni. Bukan dapat sekupang pun. Tak ada apa. Jadi bila Aisyah kena tuduh lagu tu, Nabi satu-satu benda kata Aisyah, aku tak boleh ingat ayat mata aku turun bila aku minta izin nak balik rumah Abu Bakar. Pasal Nabi dah tak layan Aisyah. Ada Nabi, Aisyah mai kat Nabi, Aisyah kata aku boleh tak balik rumah Abu Bakar. Itulah satu-satu masa Nabi kata pada Aisyah, pergi balik. Dia dalam ni dia jadi macam kena blend lah. Selalu macam kita kan nak balik buat apa? Abang tu ada. Nabi mana? Rumah Abu Bakar bukan. Tapi hari tu bila Aisyah minta izin nak balik, balik. Dan bila Aisyah balik rumah Abu Bakar, Nabi tak mai. Nabi mai beberapa kemudian, Nabi kata benda ni hanya Tuhan yang boleh bagi selesai. Jadi cakap Nabi tu jadi macam Aisyah ni macam bersalah. Nabi ambil pandangan 2-3 orang. Di antara orang yang bagi pandangan dekat Nabi adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bagi pandangan orang muda ya kawan. Orang muda. Sayyidina Ali kata apa? Sayyidina Ali kata perempuan bukan satu ya Rasulullah. Kalau yang ni duk buat leceh, mana lagi duk ada lepas buang. Aisyah dengar, dia kena tak sini ya kawan. Maksum Nabi maksum. Bini-bini Nabi tak maksum. Sahabat-sahabat tak maksum. Dia kena ni pak. Kamu orang kata kat aku, aku salah sungguh ke? Aku salah ke? Jadi bila Aisyah sebut aja nama Ali, cerita ni yang timai balik dalam kepala dia. Jadi dia tak mau ingat bukan-bukan, maka dia kata ada 2 orang papah Nabi, satu lagi Ali, lagi satu dia sengak. Dia kawan duk dengar cerita tu lagi duk tanya siapa dia lagi seorang, dia sengak. Pasal bila dia sebut nama ni, siapa buat lagu kan, apa dia kata luka lama berdarah kembali. Siapa Mat Jaiz kan? Tak boleh lagu baru. Mat Jaiz orang lama. Luka lama berdarah kembali. Tapi dalam peperangan Jamal, bila Aisyah dikatakan rebah daripada dia punya unta dia, Sayyidina Ali pi pada Aisyah. Dia kata semoga Allah merahmati kamu wahai ibuku. Adakah kamu disakiti? Aisyah jawab. Aisyah kata tak wahai anakku. Semoga Allah merahmati kamu. Oh dahsyat. Ini pasal itu dia sebut kat sini. Maka dia kata kat sini apa dia? Maka Nabi masuk, pada saat Nabi masuk masjid itu, Abu Bakar sedang mengimam solat mereka. Ketika Abu Bakar melihat Nabi, Abu Bakar berusaha berunduk, namun Nabi mengisyaratkan kepadanya agar tetap duduk tempat imam. Nabi SAW berkata pada 2 orang yang memapahnya, dudukkan aku di sini. Maka keduanya mendudukkan Nabi di sisi Abu Bakar. Jadi Abu Bakar mengerjakan salat sementara dia berdiri dengan mengikuti Nabi SAW, sementara orang-orang salat dengan mengikut Abu Bakar, sementara Nabi salat sambil duduk. Imam Syafi'i dia ambil hadis ni. Pada dia hadis ni hadis yang paling latest sekali, hadis yang paling last sekali.
Hadis ni yang paling akhir. Adapun dua hadis tadi, ini semua hadis-hadis yang ke depan. Dan nilai hadis ni juga hadis Bukhari dan Muslim. Abu Bakar duduk jadi imam, Nabi mai. Nabi duduk tepi rusuk Abu Bakar. Abu Bakar duduk berdiri, Nabi duduk. Abu Bakar automatik bila Nabi duduk sebelah dia terus tak mau jadi imam. Tugas imam dia ambil alih oleh Nabi. Maka Abu Bakar jadi mubaligh kepada orang di belakang. Nabi rakaat, Abu Bakar kata Allahu Akbar. Orang di belakang ikut Abu Bakar ikut Nabi. Imam Syafi'i kata, yang ni dia antara kes-kes yang khusus yang berlaku kepada Nabi. Dalam kondisi ni khusus untuk Nabi, dan kita tak boleh buat dua imam macam tu, kita tak boleh buat. Tapi dia bawa hadis ni untuk bagi tahu pasal apa dia tak pakai dua hadis tadi. Apabila imam uzuk sembahyang duduk, makmum kena sembahyang duduk. Pasal apa dia tak pakai lagu tu? Pasal dia pakai hadis ni. Hadis ni pun hadis yang sahih. Mereka menyatakan ini terjadi ketika beliau sakit yang menyebabkan wafat. Abu Bakar dan orang-orang salat di belakang beliau sambil berdiri. Ini menunjukkan dihapusnya hukum yang pertama. Ini hujah Imam Syafi'i. Abu Bakar berdiri, Nabi duduk. Dengan adanya keadaan ni, kata mazhab ni, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Abu Hanifah, hadis ni, hadis yang kita baru baca tadi, hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis ni dia memansuhkan dua hadis tadi di sisi Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Hal ini dijawab dari beberapa sudut. Okey, pihak mazhab pandangan ulama yang pertama dia jawab. Baik, kita tengok. Hal ini dijawab daripada beberapa sudut. Satu, Abu Bakar adalah imam dan Nabi mengikutinya, sebagaimana disebut dalam beberapa riwayat. Namun ada komen bahawa seandainya riwayat-riwayat tersebut sahih, haruslah dibawa kepada makna tentang bermacam-macam salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit selama 12 hari yang berisikan 60 sembahyang. Imam Syafi'i kata kita pakai hadis tadilah. Nabi masuk, Abu Bakar jadi imam. Nabi duduk di rusuk Abu Bakar. Bila Nabi duduk, Abu Bakar menyerahkan kuasa imam kepada Nabi. Abu Bakar berdiri, jemaah semua berdiri, Nabi duduk. Ini sembahyang dekat Nabi nak wafat. Dekat-dekat Nabi nak wafat. Lebih kurang selama 12 hari ke 13 hari macam tu. Adapun hadis yang mula-mula tadi, yang tu masa Nabi sihat. Nabi kata jangan sembahyang berdiri kalau imam duduk. Hampa jangan jadi macam mana Parsi dan Rom bagi penghormatan. Hampa ada hampir-hampir buat lagu tu. Itu Nabi cakap masa dia sihat. Ni dekat-dekat dia nak wafat, benar dia jadi macam ni. Dari segi kegagahan hadis, di sisi Imam Syafi'i kita kena ambil ni lah. Ni yang paling last sekali. Bila dia kata lagu tu, mazhab pandangan tadi ni, dia jawab. Dia kata tak. Kalaulah hadis ni sahih sekalipun, ini menunjukkan kita cara sembahyang tu macam-macam dok dah. Cara sembahyang tu bermacam-macam dok dah. Selama dia kata, selama Nabi sakit 12 ke 13 hari tu, lebih kurang 60 kali Nabi duduk sembahyang. Maka ada 60 keadaan. Terutama keadaan tu cemas. Bila Nabi sakit, Nabi duduk sebelah Abu Bakar, semua yang duk ada tu, dia pun bukan nak meninggalkan yang Nabi suruh duduk, tapi mata duk tumpu, Nabi sakit. Dia boleh jadi apa? Orang putih panggil apa? Disappear knowledge. Dia boleh jadi apa? Dia boleh. Nabi wafat. Nabi ajak tak sembahyang mayat kat sahabat? Nabi ajak kan? Tapi pada hari Nabi wafat, dia pun sembahyang macam mana? Seorang-seorang masuk pergi sembahyang. Pasal apa? Pasal dia jadi apa? Dia jadi perasaan lagi. Ya, apa jadi pada Umar? Umar lawan takdir kah? Tak. Tapi pasal apa sampai dia tarik pedang? Pasal betul Nabi ni orang, Nabi ni manusia biasa, tapi hampir habaq hari tu Nabi wafat. Dia pun tahu Nabi nak wafat, tapi dia pun tak pernah jangka hari Isnin tu. Umar kata apa? Musa pernah jumpa Tuhan di Tur Saina,
Macam itulah Nabi pengsan, sekali dia main balik. Nabi pernah pengsan lagu ni, Umar kata. Hampa je tak tahu. Sampai Abu Bakar kena. Ini jawapan yang pertama, dia kata, kalau riwayat ni sahih sekalipun, harus dibawa kepada makna bermacam-macam cara salat duk ada. Bermacam-macam cara salat duk ada. Maka salah satunya, imam sembahyang duduk. Pasal apa? Pasal Nabi masuk, masa Nabi masuk, Abu Bakar telah pun sembahyang. Bukan baru nak mula sembahyang. Maka dalam kondisi itu, makmum terus kalah dengan cara dia nyasai. Ini hujah pandangan yang kata tetap makmum kena duduk, dia hujah macam ni. Boleh nampak tak dia hujah tu? Kasih nampak seorang-seorang. Boleh ya? Okay. Yang kedua, dia kata Imam Ahmad menyatakan tidak ada hujah di dalamnya kerana Abu Bakar memulai salatnya dalam keadaan berdiri. Imam Ahmad kata. Dan Nabi masuk tu bukan awal sembahyang, Nabi masuk di tengah sembahyang. Awal lagi Abu Bakar dah sembahyang berdiri dah. Apabila imam memulakan salat dengan berdiri, maka makmum salat dengan berdiri. Dalam hadis tadi cerita, sahabat duk tengok Abu Bakar. Imam dekat sahabat lain ni Abu Bakar. Sahabat lain tak tahu pun Nabi Abu Bakar melepaskan jawatan imam ketika sembahyang pada Nabi. Abu Bakar duk berdiri situlah. Makmum di belakang. Siapa imam dia apa? Abu Bakar. Abu Bakar berdiri ke duduk? Berdiri. Abu Bakar pula, dia tak boleh dah jadi imam. Pasal siapa duduk sebelah dia? Pasal Nabi. Maka bila Nabi duduk sebelah dia dengan sakit lagu tu, Abu Bakar tak mahu, dia nak ikut Nabi juga. Maka Nabi pun sembahyang, Abu Bakar jadi sebagai mubalik. Dan makmum berdiri pasal apa? Pasal dia start sembahyang dengan Abu Bakar berdiri, dan Abu Bakar berdiri. Maka dia berdiri. Maka yang ni dalam bab kita baca ni, kalau kita perpanjang, tengah kita ada sembahyang lah keadaan berdiri, tiba-tiba tengah duduk sembahyang tu, rakaat 2, rakaat 3, imam sakit aurat, dia duduk. Maka kita bolehkah duduk masa tu? Tak, kita tetap berdiri. Pasal apa? Itu keuzuran yang mendatang tengah sembahyang, kita tak payah ikut. Yang kata kita ikut ni diawal daripada sembahyang. Ini yang berlaku. Imam Ahmad kata, dia mengisyaratkan, Imam Ahmad mengisyaratkan pergabungan di antara dua hadis di atas dengan membawa hadis yang pertama pada pengertian jika imam memulai salat dengan posisi duduk, sementara hadis kedua, hadis yang baru kita baca tadi, jika imam memulai salat sambil berdiri kemudian dia sakit hingga salat dengan duduk. Menurutnya, apabila memungkinkan untuk menggabungkan antara dua hadis, maka itu harus dilakukan dan tak boleh membawa kepada nasakh dan mansukh, tak boleh. Imam Ahmad dia centum dua hadis itu pasal dua-duanya sahih kan, maka dia centum. Boleh faham tak bagaimana Imam Ahmad centum dua hadis itu? Dia jadi kita mula sembahyang, mula nak takbiratul ihram, kita kena tengok imam duduk ke imam berdiri. Kalau imam duduk masa tu kerana uzur, makmum semua kena duduk. Kita takbir dengan imam, imam berdiri, imam sihat elok, dapat 1 rakaat, dapat 2 rakaat, tengah dalam proses duduk sembahyang tu imam duduk, maka makmum tak perlu duduk. Masa tu tak ada kewajipan dilihat pada yang mula. Ini cara Imam Ahmad. Imam Ahmad kata kita kena gabung hadis tu. Kita tak boleh kata satu nasakh, satu mansukh, tak boleh, pasal dua-duanya sahih. Dia gabung lagu tu. Dia kata komen bahawa hal ini tertolak. Dia tolak pula. Imam Ahmad cakap pun boleh kena tolak, ikhwan. Tambah kita cakap, bukan kata tolak, dia bagi bulldozer sama. Imam Ahmad bagi komen lagu ni. Penulis kitab kata apa? Komen, dia kata nak komen sikit. Hal ini tertolak dengan apa yang disebut dalam hadis Jabir dan hadis Aisyah, iaitu isyarat Rasulullah kepada sahabat agar duduk sementara mereka memulai salat dalam keadaan berdiri. Tuan kitab kita kata kalau sekadar Imam Ahmad mehujah lagu tu, dah. Pasal apa? Pasal Nabi sembahyang duduk, sahabat berdiri. Tengah-tengah duduk sembahyang tu, tengok Nabi keling tengok, Nabi suruh duduk. Dan Nabi tak suruh lepas tu qada balik 2 rakaat pasal Nabi duduk, dia berdiri. Dia kata tak, dia kata nampak macam makul, nampak macam logik, tapi dia kata dia tak apa setuju dengan cara Imam Ahmad ni. Baik,
komen ini dijawab. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai salat dengan duduk. Maka mereka pun harus duduk kerana Rasulullah duduk. Berbeza dengan keadaan mereka sembahyang di belakang Abu Bakar As-Siddiq. Kerana imam mereka memulai salat berdiri, maka mereka pun harus sambil berdiri. Oleh kerananya mereka tetap meneruskan salat sambil berdiri. Dia komen, tuan kitab kita ni komen. Dia komen pandangan Imam Ahmad. Lepas tu dia bawa lagi satu komen. Kalau Imam Ahmad punya cara tadi, dia kata ada, nampak macam tak berapa kemas sikit lah. Gamaknya dia duduk fikir, tengok hadis balik. Nampak macam cara Imam Ahmad tu betul pula. Nampak macam cara Imam Ahmad ni betul pula. Ini biasa berlaku, ikhwan. Biasa berlaku. Kita pun zaman kita tak apa semak banyak mana hadis yang ada, kita cakap satu cakap. Bila Allah bagi hidayah kepada kita, kita cari. Ada rupanya hadis ni. Kita pun dandan buat pembetulan lah. Dia kata apa? Dia kata dia jawab komen dia balik. Apa dia? Bahawa Nabi memulai sembahyang dengan duduk. Maka mereka pun harus duduk kerana Rasulullah duduk. Berbeza dengan ketika mereka salat di belakang Abu Bakar As-Siddiq. Kerana imam mereka memulai salat sambil berdiri, maka mereka pun harus salat berdiri. Oleh kerana itu mereka tetap meneruskan sembahyang sambil berdiri. Bila dia cakap lagu ni, nampak apa yang Imam Ahmad tu kata macam kuatlah hujah Imam Ahmad tu. Kadang-kadang satu pandangan ni dia kuat, ikhwan. Tapi zaman tu orang tak nampak. Bila orang bagi pandangan tu pun dah mati, menjelang beberapa zaman, baru orang nampak kekuatan hujah. Dia cakap dulu. Ini biasa berlaku. Dan inilah banyak berlaku kepada tokoh-tokoh ilmu hadis. Dah habis zaman mereka, mai zaman kita ni. Kadang-kadang zaman kita ni, ikhwan, baru kita tahu dalam satu bab tu rupanya mazhab ni yang kuat, bukan mazhab kita pegang. Tapi masa dulu kita pun tak baca banyak sangat, kita duk kata kita pegang itulah yang kuat. Benda ni biasa jadi. Hadis yang ketiga yang dipegang oleh hadis yang menjawab ni, dia kata dalam hadis tersebut tak disebut bahawa orang-orang selain Abu Bakar salat sambil berdiri. Bisa saja mereka salat sambil duduk, dan yang menunjukkan hal ini adalah bahawa orang-orang yang mengikuti salat Abu Bakar, seandainya mereka berdiri, tentunya mereka tidak dapat mengikuti salat Abu Bakar kecuali hanya saf pertama, kerana saf yang berada di belakangnya terhalang pandangannya oleh saf yang pertama. Ini dinyatakan oleh Imam Ibn Hazmin. Dia jawab, dia kata hadis Abu Bakar As-Siddiq yang kita baca tadi, dalam hadis tersebut disebut bahawa orang-orang selain Abu Bakar salat sambil berdiri. Bisa jadi mereka salat sambil duduk. Dia ni nama dia ihtimal. Dia pun nak spekulate juga. Dia kata mungkin hadis tadi dia kata hadis tadi yang kata Nabi masuk, Abu Bakar bagi kuasa imam pada Nabi, Abu Bakar berdiri. Kemungkinan dia kata makmum di belakang Abu Bakar duduk. Kemungkinan tu ada, dia kata. Dia pun main nama dia ihtimal. Ihtimal ni apa dia, ikhwan? Kita spekulate lah. Orang, kalau kita belajar ilmu hadis, bila masuk ihtimal ni, itu pandangan itu dia tak boleh nak dilambung satu tempat yang agak tinggi. Tapi kerana dia nak jawab hujah dia juga, nombor satu dia jawab lagu tadi, nombor dua dia jawab lagu tadi, nombor tiga dia pakai juga ihtimal sikit. Pasal apa? Mengikut kaedah usul. Dalam kaedah usul, ihtimal dia wujud. Kemungkinan Nabi sembahyang malamnya Aisyah pergi pegang kaki Nabi tu, pegang pula dalam gelap kan. Kemungkinannya Aisyah pegang tu apa dia? Kain jubah Nabi. Bukan Aisyah pegang kulit Aisyah kena kulit Nabi. Jadi nama dia ihtimal.
Kalau orang ambil hadis pada kita, orang kata di antara sebab kenapa kita sentuh perempuan tak batal wuduk, malaikat dengan syahwat baru batal. Kita sentuh perempuan tak batal wuduk, syahwat baru batal. Di antara hadisnya ialah Nabi sembahyang malam, Aisyah duk cari-cari Nabi dengan mengantuk dia lagu tu, tiba-tiba dia terpegang kaki Nabi dan dia tahu Nabi dalam keadaan sujud. Kalaulah laki-laki pegang perempuan, perempuan pegang laki-laki boleh batal wuduk, Nabi nak terus sujud tak? Nabi nanti kelepiang. Tapi Nabi sujud macam biasa sembahyang. Maka itu menunjukkan tak batal. Tak batal. Maka pihak yang kata batal, dia jawab. Dia kata ihtimal kemungkinan yang Aisyah pegang tu, dia pegang kawasan berlapik. Dia pegang memang kaki Nabi, tapi yang ada kain, jubah, dia pegang atas jubah Nabi. Ihtimal itu boleh tak wujud lagu tu? Bolehlah wujud. Tapi kalau orang belajar ilmu hadis, kalau Aisyah dia pegang tu baju Nabi, dia akan habang, aku terpegang baju Nabi pakai. Tapi kerana dia tak habang, ihtimal, kita tak ihtimal lah. Pasal apa? Nabi tak pernah pakai isbal. Pernah Nabi pakai isbal? Tak pernah. Nabi panggil sahabat Muawiyah bin Hakam, Nabi kata irfa' izarak fa inna Allah la yuhibbul makhilah. Nabi kata angkat baju kamu sampai dapat tumit, kerana Allah tak suka orang yang sombong. Nabi tak mau. Nabi kata man jarra thawb lil khuyala. Siapa yang melabuhkan pakaian dia sampai tertutup tumit-tumit dia semua ni, sesungguhnya dia sombong dan Tuhan tak suka orang yang sombong. Nabi tak akan isbal. Tapi bila Nabi pegang, Aisyah kata dia pegang. Bila Aisyah tuan tangan, dia kata dia pegang dan dia tak habang, dia pegang kain, kita cakap macam tuan tangan punya cakap. Maka bila masuk ihtimal, spekulate, maka pandangan tu kita nampak dia apa? Dia tak stabil lah. Ni proses-proses duk jawab ni semua ni, dia pun masuk sikit ihtimal. Dia kata pandangan ni dipegang oleh Ibn Hazmin juga. Dia kata pendapat tersebut dikomentari oleh Al-Iraqi dari beberapa sudut pandang, yang sebahagiannya dapat diterima. Al-Iraqi guru kepada Imam Ibn Hajar Asqalani. Ibn Hajar tu kita baca Fathul Bari tu macam nak pecah kepala otak. Kita yang Arab ada 18 jilid, yang sebelumnya ada 13 jilid, yang latest 18 jilid yang Arab, yang Melayu 36 jilid. Tu kalau jatuh atas kepala kita, tak payah masuk lawai, tim meninggal lagu tu. Kita kata apalah punya otak Ibnu Hajar Asqalani, dia dapat ilmu hadis macam tu punya hebat daripada guru dia Zainuddin Al-Iraqi. Ni dia dapat gelaran Al-Iraqi. Kita pun ada Al-Iraqi juga kan. Itu Habatus Sauda. Marah pula lagi kan. Al-Iraqi kita pun ada juga kan. Ibnu Hajar Asqalani macam tu punya ilmu hadis dia, tiba-tiba tok guru dia mai. Tok guru dia ni ikhwan, Ibnu Hajar punya tok guru ni lah, bila Ihya Ulumuddin sampai pada dia, kitab tu sampai depan dia, Al-Iraqi, dia tengok-tengok kitab Ihya, dia kata satu kitab yang bagus, tetapi dia kata perlu diperbaiki. Dia Ibnu Hajar belajar dengan dia. Ibnu Hajar mati tahun 851 ke 52 Hijrah. Al-Iraqi hidup sini lagi. Bila dia dapat Ihya, dia kata kitab yang bagus, tapi perlu ada sikit nak kena repair. Dia repair kitab tu. Dia tak ada tukar perkataan Imam Ghazali, sikit dia tak tukar. Apa dia buat? Dia cuma letak martabat hadis yang Al-Ghazali susun dalam kitab Ihya. Tu saja dia buat. Imam Ghazali tak tulis kedudukan hadis, dia tulis. Ikhwan, dia ni Al-Iraqi ikhwan. Kalau Ibnu Hajar Asqalani tu, dia dah jadi mujtahid besar dalam mazhab Syafi'i, tok guru dia takkan tak ada qualify. Yang tahqiq balik hadis-hadis dalam Ihya tu, tok guru kepada Imam Ibnu Hajar Asqalani. Kalau Ibnu Hajar Asqalani kita tengok dia tulis Bulughul Maram pun kita dah rasa, dia syarah hadis Bukhari pun kita dah, ya Allah, ni kah ilmu dia. Tak tahu mai tok guru dia, kita dah. Kalau tok guru dia boleh bercakap dengan kita,
Tu yang hampa pakai tu siapa dia? Kami pakai anak murid hang terror. Aku, hang mana terror? Alamak. Dia kata, dia tu belajar dengan aku lah. Maka kelayakan dia tu ada. Dia ulama besar dari ilmu hadis. Dia susun balik hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sampai pada satu hadis. Dia tokoh hadis, ikhwan. Dia angkat tangan. Dia kata hadis ni la asla lahu. Sepanjang ilmu yang aku ada, hadis ni tak ada asal usul. Ghazali bubuh dalam Ihya. Dia bukan nak downgrade Imam Ghazali. Dia bagi tahu apa yang dia tahu. Dia tokoh dalam dunia hadis. Main satu hadis, dia kata apa? Dia kata, lam ajid lahu aslan. Aku tak jumpa keaslian hadis ni. Aku tak jumpa. Kita nak petikai ke dia? Kita nak kata apa kat dia? Kita beli-beli Ihya, kita tengok ditahqiq oleh Al-Iraqi. Oh, kita baca. Kita baca-baca, kita beritahu ke orang hadis ni walaupun ada dalam Ihya tapi martabat dia tak sahih. Kawan yang dengar-dengar mengamuk. Oh, tak sahih ya. Dia kata. Mai aku nak bagi sahih, dia kata. Bukan kita, bukan kita. Kita ni satu level dengan sang Koreang aja. Kita tak ada apa-apa. Kita tak ada apa-apa. Kita kata Al-Iraqi tahqiq Ihya, dia kata hadis ni hadis yang tidak sahih. Ni pula kita jumpa balik Al-Iraqi. Al-Iraqi bila mai hadis-hadis macam ni, dia ada banyak komen. Anda tengok, walaupun Al-Iraqi ni tokoh hadis, apa penulis kitab kita kata? Anda tengok dia kata, pendapat tersebut dikomen oleh Al-Iraqi daripada berbagai-bagai pandangan yang sebahagiannya dapat diterima. Apa maksud dia? Dia kata sebahagian pendapat Iraqi kita terima. Lagi sebahagian? Al-Iraqi pun orang tak terima semua. Pasal apa ikhwan? Pasal dalam dunia ni beriman pada Allah dan Rasul adalah syaratnya mutlak. Kita mesti cari autentik sumber itu daripada Allah dan Rasul. Bila kita jumpa sumber tu, kita pegang. Itu adalah syarat kita sebagai umat Nabi Muhammad. Siapa pun kalau bercakap ada sumber, kita kata ala ra'si wal ain. Kita kata marhaban, ahlan wa sahlan. Buatlah hujah tu. Iqamatul hujah. Kita kata sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Anda tengok disiplin ulama. Jangan tengok bahas ni saja ikhwan. Anda tengok disiplin dia. Walaupun yang komen tu Al-Iraqi. Penulis kitab kita kata, sebahagian dia cakap tu dapat diterima. Lagi sebahagian. Takkanlah Al-Iraqi nak cakap dengan ayat liung ikhwan. Dia melahirkan Ibnu Hajar Asqalani. Pun disiplin agama lagu tu. Beriman kepada Allah dan Rasul dia. Di antaranya, para sahabat memulai salat dengan posisi berdiri di belakang Abu Bakar. Barang siapa yang mendakwa bahawa mereka berubah posisi, maka dia memerlukan dalil. Bahkan secara zahirnya, seandainya itu terjadi, tentunya sudah dinukil. Aspek lainnya, bahawa yang dimaksudkan dengan mereka mengikut Abu Bakar ialah mengikuti suaranya, bukan melihatnya. Dia kata kalau sahabat duduk di belakang, hadis Muslim tu, sahabat duduk di belakang, mereka berdiri. Nabi duduk depan, duduk. Sah tu kita kira daripada belakang. Belakang nombor 1, belakang nombor 2, belakang nombor 3. Mereka nampak tak Nabi duduk di depan duduk? Mereka tak nampak. Mereka rokok, mereka i'tidal, mereka pakai suara siapa? Mereka pakai suara Abu Bakar As-Siddiq. Pasal tahu Bakar bila dia bagi alih pada Nabi, dia penaik suara dia. Dan kalau Abu Bakar berdiri pun menasabah. Pasal apa? Pasal makmum tak nampak tu imam. Dia berdiri pasal nak bagi ni makmum, dan makmum paling belakang sekali tak nampak imam. Depa hanya dengar suara. Dan kalau depa berdiri juga dan Nabi duduk, maka itu bukan hujah. Itu bukan hujah pada membolehkan imam duduk, makmum duduk. Dah. Tetap pada hukum asal. Imam duduk kerana uzur, makmum kena duduk. Habis Abu Bakar ni berdiri, habisnya makmum ni berdiri pasal apa? Pasal mereka tak nampak Nabi duduk depan. Mereka berpandukan suara Abu Bakar. Dan Abu Bakar berdiri pula pasal mereka tak nampak tu imam. Maka itu nama dia kawasan yang boleh diihtimalkan, dispekulitkan. Namun nak kata hadis ni tolak hadis nombor 2 hadis di atas, tak boleh dia kata.
kita kena spekulate, tak boleh ada kontradik hadis, sebab kedua-duanya sahih. Dua-duanya sahih tidak akan bertembung. Mesti ada something incident tempat tu, mesti ada yang kita tak tahu. Dia kata Al-Iraqi ulih panjang bab ni. Yang keempat, dia berkata tidak ada riwayat sahih yang menyebut bahawa para sahabat salat sambil berdiri di belakang Rasulullah, sedangkan beliau salat sambil duduk. Maka itu tidak menunjukkan nas penghapusan hukum, akan tetapi menunjukkan hukumnya mubah dan bahawa perintahnya kepada mereka untuk duduk pada hadis yang lalu hanyalah bersifat anjuran, bukannya kewajipan. Dia kata kalau kita nak compare lagi hadis tu, kita boleh buat macam ni. Kita kata selama sahabat sembahyang dengan Nabi, tak pernah ada Nabi sembahyang duduk, mereka berdiri, tak pernah, kecuali hak mula tadi, tu pun Nabi tegur. Lepas Nabi tegur, kalau Nabi sembahyang duduk, semua sembahyang duduk. Adapun di hujung hayat Nabi lagi 12 hari 13 hari Nabi nak wafat, jadi macam ni, dia kata mesti ada jawapan. Di antara jawapan yang kita boleh pakai, dia kata kat sini apa dia, untuk menunjukkan keharusan makmum boleh berdiri. Namun dia kata makmum duduk kerana imam duduk, yang tu tetap duduk nombor satu. Menunjukkan, dia kata mubah, boleh. Bukannya wajib. Kata makmum bila tengok imam duduk kerana uzur, makmum terus duduk. Bukan kewajipan, tetapi satu afdal yang kena ikut. Habis tinggi, dia kata boleh baca kot tu aja. Nak kata mansuh, tak boleh mansuh. Tak boleh kata hadis yang suruh makmum, Nabi suruh sahabat duduk kerana Nabi duduk tu mansuh. Nak kata mansuh tak boleh. Habis tinggi kalau kita nak pelari hukum. Boleh kata sunat sangat-sangat dituntut dengan sunat muakkad. Kalau imam mula sembahyang dengan uzur duduk, maka dituntut makmum pun duduk dengan imam. Kerana semua hadis kata imam dijadi untuk diikuti. Kalau kita nak ambil hadis yang last kali kita baca ni, kita kata ni bukti sahabat berdiri, Nabi duduk, macam mana? Dia kata pelari last kali jadi satu anjuran saja. Duduknya makmum kerana duduknya imam, satu benda dituntut sangat-sangat. Takat tu je boleh baca. Lebih tak boleh, dia kata. Dua hadis yang sahih dia tidak akan ada kontradik. Faham tak dia duk kata kat kita ni? Boleh 9 suku dah ni, tak faham kah? Kena faham ni. Baik, dijawab. Ui, mazhab Syafi'i jawab pula. Dia kata tolak buang lah. Hujah ni tak kuat, dia kata. Kerana perintah tersebut tidak menunjukkan pada anjuran. Kerana Nabi SAW, antum orang mereka belajar hadis, mereka tengok hadis tu dengan angle kita tengok tu tak boleh sama. Kalau hadis ni adalah agama, hadis ni adalah wahyu. Jadi kalau orang tu dia mendekati wahyu, Allah bagi dia faham wahyu, dengan orang yang tak belajar wahyu, dia pergi ambil hadis-hadis ni, dia punya olahan tu ikhwan, dia akan jadi, dia tidak boleh 100% macam mana hadis tu punya mau. Kan? Bagi contoh, baru ni saya balik tu semak hadis tentang dunia ni penjara bagi mukmin, syurga bagi orang kafir. Hadis tu hadis Muslim, hadis Abu Hurairah. Kalau kita tengok hadis tu, kita nak olah macam mana? Dunia adalah penjara bagi mukmin. Ad-dunya sijnun mukmin wa jannatul kafir. Dunia penjara bagi mukmin, syurga bagi orang. Kita nak olah macam mana? Kita nak kata apa? Saya ingat habis tak ada kita nanti kata dunia ni macam kita duduk dalam penjara, tak bebas. Betul tak? Olahan kita lagu tu. Cuba tengok banduan, apa dia boleh buat? Masa tidur ikut time, makan ikut time. Dia bukan boleh pergi order menu ikut suka, ni musim Mu'tan kan. Lagu satu bagi tahu dekat wadah, Mu'tan tak ada kah? Kutip batu dia lempar masuk okey. Berdebum dengar kutip batu masuk. Mau Mu'tan kan? Kita kata berdasarkan hadis ni, inilah hidup orang mukmin. Benda haram tak boleh buat. Cukup time nak kena sembahyang. Kita olah lagu tu.
Kita nanti olah lagu tu. Sebab kita tak tahu dah nak olah macam mana. Tapi bila kita masuk dalam dunia hadis, hadis tu bukan maksud macam tu. Hadis tu nak beritahu apa? Hadis tu nak beritahu hinanya dunia di sisi Tuhan. Bukannya tak ada manfaat dunia di sisi mukmin. Antum ada orang kakak kita ataupun adik kita, adik perempuan, ada orang masuk Minang. Nak masuk Minang, kita habis tak ada, kita tanya pak cik kan, plan ni. Kita kata nak terona kerja mana? Dia pun jawab, yalah tak kerja lagi lah, kalau diterima pinangan baru nak kerja. Lah tak nak kerja lagi lah. Dia jawab lagu tu. Kita pun tengok, oh tak kerja. Dia selama dia tak kerja, dia buat apa? Dia tak buat apa, dia duduk dalam penjara. Duduk jawab lagu tu. Kita tahu dia jadi warden. Dah kan tadi habang warden tu kerja, dia tak kerja. Habis dia buat apa? Dia polis tangkap dia dalam tu. Dia polis tangkap dia pasal apa? Alah dia ni dah tak ada kerja kan. Dia masuk rumah orang, dia keluar, dia pecah tingkap, dia pecah kereta, masuk dalam. Ni kalau dia terima pinangan ni baru dia nak kerja betul-betul. Kita dengar orang pernah masuk banduan, jadi banduan, kita punya persepsi kita apa kat dia? Kita rasa dia orang mulia ke orang hina? Orang yang keluar banduan ni. Taklah kita kata dia tu sengkit 100%. Tapi kita nak junjung dia 100%, tak boleh. Pasal itu dalam syarat ustaz-ustaz nak minta tauliah tu pakcik, dia tulis di situ, tak boleh masuk penjara. Tak boleh masuk penjara. Kalau ustaz tu pernah kena apa-apa isu masuk penjara, maka terbatal permohonan dia untuk ambil tauliah. Yang tak masuk penjara pun tak dapat sembelah. Yang tu tentu dah masuk penjara, ni yang tak masuk ni. Terbatal. Macam mana kita tengok penjara? Pakcik, ada orang apply rumah sana, apply rumah sini, tak ada. Tak tahu kawan dia kata kat dia, hana dak bilik kosong, dalam penjara dah kosong. Hampir duduk satu keluarga. Makan pun bagi percuma. Hama, kita nak duduk tak pakcik? Ataupun kita pergi habaq kat mak mentua kita, mak, penjara Pulau Pinang ada kosong, cik pergi duduk sat, boleh tak? Sementara nak dapat rumah sewa. Apa mak mentua nanti kata kepada kita? Hang daripada mula masuk minta anak aku dah tahu dah hang gila. Hari ni betul-betul confirm hang gila. Satu tempat yang tak akan jadi mulia. Tak akan jadi mulia. Tak akan jadi mulia. Maka apabila hadis kata pada kita, ad-dunya sijnun 'alal mu'min. Tuhan nak bagi tahu kat kita, dia buat dunia dan dia pandang dunia tu macam mana. Bukan dia kungkung, bukan dia kurung kita di sini. Dah. Bukanlah yang tu tak boleh buat, yang ni tak boleh buat. Kita macam duduk dalam penjara. Dah. Syariat Tuhan bukan memenjarakan kita. Syariat datang mengindah dan membahagiakan hidup kita. Kalau tak ada undang-undang, manusia akan hidup macam binatang. Maka datang syariat, buat salah macam tu hukum, buat salah ni hukum. Syariat tu nak mengindahkan hidup manusia. Tapi pasal apa Nabi kata dunia ni macam penjara pada orang mukmin? Sebab dunia ni tak ada nilai dekat Tuhan. Dia bukan nak cerita hidup kita, dia nak cerita hinanya dunia dekat si pembuat dunia, bukan dekat kita. Tapi pasal kita tak masuk hadis tu, cara dia keluar, kita selalu olah hadis tu macam tu. Kita olah hadis tu kata, sabarlah, mukmin. Lepas satu beban, kena satu beban, itulah tanda dia mukmin. Lepas orang ni tipu, orang tu tipu hang, itulah tanda hang mukmin. Dah, kena penipu ni bukan tanda mukmin, bodoh. Itu bukan mukmin. Pasal Nabi kata mukmin tak masuk dalam satu lubang, dua kali tak masuk. Mukmin tak masuk dalam satu lubang bewak dua kali. Lepas tu kawan tu duk kena ranjau. Kita kata sabarlah. Dunia memang macam tu. Kalau dunia macam tu pakcik, tak payah ada hukuman. Pi hukum orang-orang buat salah. Pasal apa? Pasal dunia ni penjara pada mukmin. Mana boleh kita bebas? Tak. Agama tak larang kita kaya. Agama tak larang kita sihat. Agama tak larang kita seronok. Habis penjara tak mana?
Kita kata hadis ni kata penjara. Hadis ni bagi tahu kata nilai dunia di sisi Allah hina. Tuhan tak ada peduli apa kita ada dalam dunia. Dia akan hisap kita berdasarkan takwa. Pasal itu dia kata di sisi dia indallah, bukan dunia tapi takwa. Inna akramakum indallah. Indallah, ada sesuatu di sisi Allah yang dia pandang mulia. Takwa. Kalau dunia ni hina, macam orang duk bahas, tak perlulah ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, bagilah pada kami hasanah. Hasanah apa? Hina. Hasanah apa? Macam duduklah penjara, mana ada hasanah? Itu di sisi Allah. Indallah. Dunia tak ada nilai. Macam pakai kambing. Tapi kita dalam dunia, kita minta hasanah fid dunya. Adik, kadang-kadang ada hadis tu ikhwan, bila kita tak masuk dalam dia, kita kupas hadis tu, dia akan jadi cara kita lah. Dia tak akan jadi seperti hadis tu punya mau. Baik. Balik di sini. Tengok dia kata. Bila mazhab-mazhab ni duk bagi pandangan, dia kata dijawab, ini ditolak kerana perintah tersebut tidak menunjukkan pada anjuran. Ni. Dia kata, mana boleh nak pergi kata anjuran. Anjuran apa? Anjuran kalau imam semayang duduk, dianjurkan makmum semayang duduk. Tak boleh. Dia kata tak boleh kata anjuran macam tu. Kerana Nabi SAW menegaskan dengan mengisyaratkan kepadanya sementara beliau sedang solat. Nabi tegur sahabat suruh bangkit dalam semayang. Mana boleh kata anjuran? Kalau anjuran, buat apa Nabi tegur? Nabi reling kan? Sahabat semayang, Nabi reling, tengok-tengok dia berdiri, Nabi duduk. Apa Nabi bagi isyarat suruh? Kalau anjuran, takkan Nabi nak suruh mereka turun masuk. Kalau anjuran, Nabi tengok-tengok mereka duduk. Biar apalah. Cuma afdal saja mereka duduk. Berdiri pun tak apa. Dia kata dah, Nabi suruh duduk. Tu bukan anjuran. Kemudian Nabi menegaskan hal itu. Lagi sesudah salam. Lepas bagi salam, Nabi kata pula. Nabi kata kemudian beliau menyamakan perbuatan mereka dengan perbuatan kafir majusi. Alasan-alasan ini mengindikasikan bahawa larangan tersebut untuk haram. Ni ulama yang kata imam sembahyang duduk kerana uzur, kita wajib duduk. Dia kata siapa berdiri, hukum dia haram. Pasal apa? Pasal Nabi kata hampir-hampir buat perangai majusi dan perangai tang situ. Nak kata apa? Kalau hadis yang sebelumnya Nabi kata aku sembahyang apa? Aku sembahyang duduk, hampa sembahyang duduk, dijadikan imam untuk diikuti. Bila ada hadis lagu tu, kita kata okeylah. Jadi imam untuk diikuti, cuma lebih baik kalau imam duduk, kita sembahyang duduk, lebih baik. Okey, kita boleh kata. Tapi masuk hadis yang lain, Nabi kata jangan kamu samakan. Yang ni nak buat macam mana? Tujuan bila Nabi sembahyang duduk, sahabat semayang berdiri, Nabi suruh mereka duduk. Tengah Nabi duduk semayang, Nabi reling-reling bagi tangan suruh duduk. Pasal apa? Pasal Nabi kata hampa hampir-hampir buat perangai Parsi dan Romawi. Iaitu cara mereka hormat orang besar mereka duduk, hampa berdiri. Aku tak mau simbol tu ada dalam sembahyang. Kalau aku duduk, hampa kena duduk. Yang ni nak kata macam mana? Nak kata sunat, kata kita melarikan diri daripada tasyabuh, bukan sunat. Dia kata wajib. Maka pandangan yang pertama, dia kata dia tak boleh terima kalau ada orang kata hanya anjuran. Baik, dia kata dakwaan bahawa itu khusus bagi Nabi. Pendapat inilah yang masyhur dari pandangan Imam Malik dan sejumlah sahabat. Mereka menguatkan hal itu dengan sebuah hadis marfu'. Janganlah salah seorang mengimami kaum sambil duduk sepeninggalanku. Dan juga tidak ada seorang pun dari khalifah Rasulullah yang pernah mengimami sambil duduk. Tapi hadis ni, janganlah ada salah seorang mengimam kaum sambil duduk sepeninggalan aku. Nabi kata siapa pun lepas aku wafat ni, jangan duk pergi jadi imam dalam keadaan duduk. Tapi hadis ni hadis yang tidak sahih. Hadis yang tidak sahih. Jadi bila hadis-hadis hukum ni tak sahih, ni hukum dia tak bolehlah tak sahih. Jadi kita kena terimalah.
kedudukan hadis Imam Darul Qutni ni tak sahih, maka tak boleh pakai. Dijawab, pada asalnya tak ada hukum mengkhususiahkan hingga ada dalil mengkhususkannya. Apa pun ikhwan, apa pun dalam agama, Nabi cakap kita terima. Bila kita nak alih cakap Nabi macam lain, kita perlu dalil lain. Kita perlu dalil lain. Kita perlu dalil lain. Dalil tak boleh umum. Khusus dalil kena khusus. Nabi abang apa kepada kita? Pertama, bagi orang makan. Bagi orang makan. It'amu ta'am. Bagi orang makan. Ada duit bagi orang makan. Yang kedua, Nabi kata apa? Bagi salam kepada orang Islam yang hang kenal dan hang tak kenal. Bila Nabi kata lagu tu, tak ada dalil yang khusus. Melainkan ada satu dalil. Nabi kata, siapa dijemput walimah, lah hadis Muslim. Siapa dijemput kenduri walimah, lepas tu dia tak pi. Nabi kata apa? Dia derhaka pada Allah dan Rasul. Dan satu riwayat Nabi kata, dia derhaka kepada Abu Qasim. Nabi sebut walimah. Yang ni Nabi sebut it'amu ta'am, bagi makan. Walimah dengan it'amu ta'am dia berbeza. Bila kata walimah, apa kita faham? Kenduri kahwin. Kalau mayat tanam pukul 10 pagi, lepas lohong orang buat kenduri arwah kan, tak tahu dia tu kata jemput mai walimah saya. Orang nanti tanya balik tak? Oi, mati-mati kahwin terus ya? Dah, dia kata bukan kahwin, kenduri arwah. Pasal apa panggil walimah? Dia kata walimah kan kenduri. Memang kenduri, tapi walimah tu nama khusus. Walimah. Ni saya nak buat kekah pakcik. Orang tak kata walimah. Sahabat minta walimah kekah anak saya. Ui, anak hang baru nak kekah dah walimah baru nak kekah. Dia kata baru 7 hari buat kekah, habis walimah siapa? Tak, walimah tu kenduri. Tak boleh panggil walimah tu. Walimah tu untuk kalianam lah. Kata walimah kalianam lah, kahwin lah. Maka bila Nabi kata bagi orang makan, Nabi tak sebut walimah. Maka kembali pada bahasa dia, apa saja. Apa saja. Maka yang derhaka pada Allah dan Rasul tu tak pi walimah. Adapun kenduri bukan walimah, orang panggil kita tak pi, tak ada dosa besar. Cuma kita nanti maki dia lagu tu ajalah. Tapi nak kata dosa tak boleh, wajib pergi ni walimah. Apabila tak ada dalil yang khusus, kita tak boleh pakai dengan maknanya khusus, pakai cara umum. Kenduri ya, kenduri. Sekali habis kuliah, kita pergi tengok atas mana-mana pakcik, ada ikan kembung bakar ke apa ke, 4 ekor kita order, makan. Kita tanya, siapa nak buat walimah? Memang tak ada orang buat walimah lah, 4 ekor ikan kembung, walimah apa? Kita kata, siapa nak it'amu ta'am? Siapa nak faraid ni? Satu kawan bangkit pergi bayar, dia dapat pahala kenduri lah. Atau dia seronok, saya hari ni dapat pahala kenduri kahwin. Pasal apa? Ni aku bagi hampa semua makan. Pasal apa dapat kenduri kahwin? Pasal hampa semua dah kahwin. Aku bagi orang dah kahwin makan, mesti aku dapat pahala kahwin. Tak ada. Pahala biasa aja. Pahala boleh kenyang perut ya. Bila ada dalil khusus baru kita palingkan makna dia. Maka tak ada dalil khusus, kekalkan. Kenduri adalah kenduri. Dan bila orang pergi makan, Nabi kata mulakan dengan bismillah, makan dengan tangan kanan, makan sebelah yang dekat dulu dengan kita. Lepas dah habis makan semua, dah nak berangkat balik, Nabi ajak dalam hadis Abi Daud mendoakan berkat kepada Tuhan yang bagi kita makan. Takat tu aja. Maka bila kita nak isikan kenduri itu dengan macam-macam benda lain, kita kena ada dalil lain. Sebab apa? Arahan daripada Nabi takat tu. Bila kita nak pergi perosok dia macam-macam, kita kena buat dalil yang lain. Kita kata sebelum makan sunat kita ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Al-Fatihah. Sunat sebelum makan qul Allah 3 kali. Sunat sebelum makan kita ratik la ilaha illallah. Kita boleh kata benda tu semua sunat. Dalil buat mai. Kalau tak ada dalil, dia kekal kenduri je. Tapi saya tak apa-apa hati lah. Dia pun main makan macam pirana. Satu qulhu pun tak baca. Tak boleh, tak boleh hati. Pasal dalil macam tu. Kenduri kahwin, pi makan lah. Pi makan. Pi bagi nasi, semua dah cantik, semua dah masak, jangan pi tengok nasi tak masak lagi. Pi nasi semua masak apa? Bismillah. Salam tuan rumah, makan. Tak tentu rumah tanya, takkan tak ada qulhu kot.
Kita kata tak ada, hang panggil aku makan bukan panggil aku baca qulhu. Kenuri kahwin macam tu. Nabi tak buat, kita tak buat. Tak ada dalil paling besar, ikhwan. Mereka cakap macam inilah dalil paling besar. Pasal apa? Nabi tak buat. Pasal apa? Pasal Nabi ajar. Pasal apa? Pasal Nabi larang. Nabi larang, aku pun larang. Nabi suruh, aku suruh. Nabi ajar, aku pun ajar. Itulah dalil paling kuat di sisi syariat ni. Tak ada dalil lebih besar daripada tu. Tak ada. Dalam Adabul Mufrad cerita sahabat duduk dengan Nabi, dia sedih. Dia cerita kat Nabi, ya Rasulullah, aku sedih. Nabi kata, pasal apa? Sahabat tu aku bagi salam, dia tak jawab. Dia sedih ha? Sahabat ni ikhwan, muka cengih, hati dia apa? Kita ni muka lembut, hati cengih. Sahabat muka cengih-cengih. Ikhwan, sahabat mati kan, sahabat lain cerita depa uruskan jenazah. Tak ada luka di depan, semua luka belakang. Tak ada luka di belakang, semua luka di depan. Dahsyat. Tak tahu berapa luka nak kira tu, tak tahu. Pak menekan kepada Anas bin Malik, Anas bin Nadar. Buka baju syahid dia di Uhud. Buka. Anas kata tak tahu nak kira lubang. Daripada bawah ni sampai ke pusat tak nampak badan. Semua tempat kena tikam. Sahabat. Muka cengih kawan, hati dia pun lembut. Mai jumpa Nabi, ya Rasulullah, saya bagi salam, dia tak jawab. Nabi kata kat dia, hang nak sedih buat apa? Hang bagi salam terus. Dia tak jawab. Tak apa, Nabi kata, Allah menciptakan satu makhluk lebih baik daripada dia. Malaikat selalu jawab salam hang kerana dia tak jawab. Dia dengar. Lepas tu, dia pun jalan dua orang berselisih pokok korma aja. Dia pergi kiri, dia pergi kanan. Jumpa. Assalamualaikum. Dia kata pula ke dia tu, hang tak jawab pun tak apa, malaikat jawab. Sahabat ikhwan. Yang kata sahabat Nabi. Kita lagu nak merajuk kan? Nak merajuk, tak main kuliah. Syok dengan ustaz-ustaz sekali. Kita merajuk. Pasal kecil-kecil duk makan hati ayam, pedai, limpa. Bila main tua-tua kan? Dia cepat terasa. Sahabat ni. Dahsyat, dia pun dahsyat ikhwan. Sangat-sangat dahsyat. Maka Imam Malik bagi pandangan, Imam Malik pun nampak macam Imam mazhab Syafi'i dan mazhab Abu Hanifah. Dan Imam Malik kata pula, jangan salah seorang mengimami kaum sambil sembahyang duduk sepeninggalan aku. Dibuat mai pula hadis ni. Penulis kitab kita, hadis ni hadis yang tidak sahih. Pada asalnya tak ada hukum khusus hingga ada dalil yang mengkhususkannya. Adapun hadis di atas adalah daif, tak sahih. Adapun hujah bahawa para khulafa tak pernah sembahyang mengimami sambil duduk adalah hujah yang lebih lemah lagi. Kerana meninggalkan sesuatu tidak menunjukkan haram hal tersebut. Barangkali mereka merasa cukup dengan menunjuk pengganti yang sanggup melakukan salat sambil berdiri. Ada hadis kata sahabat Nabi lepas Nabi wafat, dia tak pernah sembahyang duduk. Dia kata tak masuk akal. Tak masuk akal. Ini dalil-dalil yang tak masuk akal. Antum kalau pergi baca satu ayat Quran, amal lepas subuh, amal lepas maghrib, kapal lebih kurang 7 kali, antum akan umur panjang sampai 300 tahun. Umur panjang, ikhwan, dalam umur 70, 80, rumah orang tua-tua penuh. Ni bukan 300 tahun tau ke? 70. 300 tahun. Lepas subuh baca sekali, lepas maghrib kata silap baca sekali. Ayat akhir daripada surah Taubah, laqad ja'akum, baca sampai habis. Tak akan mati sampai 300 tahun. Nabi tu ikhwan, dia hafal Quran. Kita bukan kata hafal ayat. Antum yang mana lebih dahsyat? Kita hafal Quran seluruhnya dan kita baca tiap-tiap hari dengan kita baca ayat tu saja tiap-tiap hari. Yang mana dahsyat? Seluruh kan? Imam Syafi'i, dalam manaqib Syafi'i dikatakan pakcik, dia pernah khatam Al-Quran, dia pernah khatam dalam bulan puasa, dia pernah khatam Al-Quran dalam bulan puasa, dia pernah khatam belah pagi sekali, belah tahajud sekali. Dia pernah khatam Quran. Pernah ditulis dalam manaqib Syafi'i macam tu. Kelebihan-kelebihan imam-imam ni kan. Dengan satu orang pergi baca laqad ja'akum saja lepas subuh. Kawan ni dia baca sehari 5 juzuk, dia hafaz Quran.
Sehari 5 juzuk. Dia baca sehari 5 juzuk. 2 hari 10 juzuk. 3 hari, 4 hari, 6 hari dia khatam sekali. Sebulan duk dah 30 hari. Berapa kali dia khatam orang yang hafal Quran ni? Dia kena baca sehari 5 juzuk supaya ingat dia punya hafalan dia tu tak hilang. 5 juzuk dia kena hantar hafalan dia. Yang dah hafal dia kena hantar 5 juzuk. Masuk pula hafalan baru. Hafalan lama dia kena hantar 5 juzuk. Sehari dia baca 5 juzuk. Sebulan dia khatam berapa kali? Tu yang apa? Yang duk menyanyi tu, apa nama dia? Dia ada masuk penjara, dia keluar balik kan. Dia cerita pengalaman dia masuk penjara. 6 tahun dia masuk penjara. Bagus, suara dia sedap. Apa jadi kat dia? Dia duduk dalam penjara, dia khatam Quran sebulan 2 kali. Selama 6 tahun. Oh, suara dia sedap, bacuk dia tarik sedap. Apa nama dia? Saya pun tak ingat. Budak bagus. Budak bagus lah. Bagus daripada kita, kira bagus lah. Budak tu bagus lah. Kan? Ameng nama dia, Ameng. Kumpulan apa? Sutradara ke? Spring. Oh, bukan sutradara lah. Sutradara siapa dia? Tak saya dengar? Ada. Oh, apa-apa? Dhamma Sutra. Silap. 9.30 pakcik. Memang time dia lah, faktor umur. Hafal Quran, hari-hari baca. Dengan baca ayat tu saja hari-hari, yang mana lebih hebat? Tapi ada orang hafaz Quran sampai hari dia mati dia hafal Quran, umur dia 100 tahun. Tak ada. Yang hafal Quran tak dapat kelebihan tu, Sangkuriang ni dapat. Come on baby, don't drop your water face. Janganlah macam tu, malu ke orang. Tak apalah orang pakcik, Nabi kita Muhammad yang wahyu turun kat dia, umur dia berapa? Sepatutnya kalau umur beratus-ratus ni lain daripada Nabi Nuh, kena Nabi kita lah, Nabi Muhammad. Dia rahmatan lil alamin. Berapa umur dia? Wahyu Jibril mai kat dia. Jibril bukan mai kat kita. Apa pakcik? Jibril ajak Quran kat dia. Tak cerita. Sampai Nabi mai, dia ni dah baca sampai berapa kali, sampai umur dah 300. Nabi mai dalam mimpi. Nabi kata kat dia, sampai kapan kamu mau hidup? Sampai kena kapan lah? Sampai kapan kamu mau hidup? Dia pun tak baca lah hari tu. Dia tak baca hari tu, masuk malam dia pun arwah. Meninggal. Abu Bakar meninggal umur berapa? Dia punya Quran duduk dalam kepala. Orang kata, kan, patut padan lah nak ranjau pun. Patut padan lah. Bila kita ranjau orang, jangan nampak kata kita ranjau. Pasal apa gambar Melayu suka kena maki, gambar Hindu, Kabali. Kita tengok Kabali. Orang tengok gambar Hindu, orang tak marah, orang seronok. Kan? Orang tengok gambar Melayu, orang maki. Anda tengok gambar orang putih kan, Robocop, Iron Man, zaman kita dulu gambar. Tapi kita tengok gerak khas, kita maki tak? Kita duk tengok. Kalau ikut perangai lama, aku pasang gambar lain dah. Kita punya duk ingat, aku ti pasang gambar lain dah. Tak DVD, VCD aku ti bagi. Kita punya duk ingat. Tapi pasal aku ni pun tak maulah nak laro-laro sangat kan. Tapi sambil tengok filem-filem Melayu ni kan, duk maki tu lah. Harami betul. Lagu ni. Tapi kita tengok filem Hindu. Ui. Hindu menangis. Dalam filem tu, Hindustan. Dia menangis. Kita pun sedih pakcik. Ambil sapu tangan. Kadang teriak ayat Inggeris semua keluar pakcik. Oh. Tak tahu Elan mai. Kita maki Elan. Tang sinilah nak Elan. Hero tu tengah nazak. Apa nak jadi? Dia buat macam dia heroin. Dia menangis sungguh-sungguh. Pasal apa? Soalan dia, why? Pasal filem tu dia tipu, tapi tak nampak tipu. Dia touching tu tak?
Filem Hindustan ni kalau kita tengok zaman dulu, hero kena tembak, kita yang beringut badan. Ni kita duk tengok filem Hindustan, hero kena tembak, dum kita melompat baju, kita pegang jantung. Anak kita kata, abah pasal apa? Pasal apa dia tu kena tembak? Tak, abah kelubuk pasal apa? Dia kata, roh dan jasad tu dia masuk betul. Kita pakcik, orang dulu kalau tengok Hindustan, sanggup pi kerja, habang kata nak balik awal balik dah ni. Nak tengok gambar gajah tu pakcik, gajah mati kena tembak pakcik, hero tak ada menangis, penonton menangis pakcik. Kalau pengarah tu tahulah kita boleh macam tu, dia ambil kita berlakon pakcik. Pasal dia tak tahu penonton ni. Orang putih tipu, orang putih buat Spiderman. Tipulah Spiderman. Cuba bagi laba-laba sengat kita tengok. Panggil dia, Amir Zat sengat aku. Dah lama dah aku duduk tunggu bah tak main sengat Zat. Boboh laba-laba paling bisa atas tangan. Dia tak sengat sampai sudah. Sekali dia sengat-sengat, mulut buih haruh. Jadi yang cucu ni pergi duduk depan mayat Tok Wan dia. Cucu tanya, Tok Wan, awak tak lompat? Dia Spiderman. Kan Spiderman sengat. Tapi Spiderman lompat sana, lompat sini. Kita tengok tu Peter Parker nama dia. Peter Parker. Kan Peter Pan. Peter tu. Lompat. Pasal apa? Memang pembohong buat lawang kan. Iron Man mana boleh ada baju seberat tu naik sampai atas turun balik. Tu gambar lama dulu, Don't Make Me Angry. Gambar apa? Gambar hang kan. Dia kalau dia marah jangan. Saya kalau marah jadi hang. Tapi seluar tak pernah koyak. Dia jaga aurat dia tu. Dia jaga yang kata aurat dia tu. Jangan bagi tengok ke orang dosa besar. Baju koyak, baling pergi sana, pergi sini pakcik. Lari, pergi duduk tautan mana jadi orang balik. Baru seluar tu hilang, pakai seluar panjang balik, keluar habis. Pernah lagi kita tengok gambar hang kita maki. Nala punya ranjau pakcik. Tapi tak ada. Habis bila kita tengok gambar kita ni pakcik, kita kata hang ranjau bagi betul pakcik. Ranjau sampai pakar jantung terkejut. Dia pakar jantung, duk bedah jantung orang. Dia pun pegang jantung dia. Dia kata ni cerita apa? Cerita pakar jantung pergi bedah jantung kawan tu. Bedah jantung tak ada. Pakar jantung tengok belah kanan, tak ada. Kok mana nak tahu termasuk belah kanan ke? Pernah ada orang jantung belah kanan? Pernah ada. Satu kes pernah ada dalam dunia, jantung dia duduk belah kanan, tak duduk belah kiri. Tapi at least ada. Buka, kopek, potong rangka-rangka, tengok jantung. Tak ada. Pakar jantung dah muka pucat dah. Seluk tangan duduk ada sini. Ada lah. Dia ni pakcik belah-belah tak ada jantung. Jahit balik semua. Tunggu dia jaga-jaga, dia sihat. Dia boleh mangkit, boleh makan ayam azan, minum semua elok, semua apa cakap. Pakar jantung terkejut. Pakar jantung kata, saya nak tanya satu soalan. Awak ni orang ke apa? Pakar jantung. Pakcik tahu ke apa nak jadi pakar jantung tu macam mana? Pertama kena ada jantung. Pakar jantung. Syarat nak naik pakar jantung tu. Dia kata pasal apa? Pakar jantung kata, saya tak pernah jumpa kes macam ni. Awak tak ada jantung tapi boleh hidup. Tak ada hati boleh hidup tak? Tak ada hati boleh hidup. Hati ni tak ada apa. Tak ada limpa, tak ada buah pinggang sebelah. Boleh hidup. Tapi tak ada jantung. Pakar terkejut. Apa dia jawab kat pakar? Dia kata, saya memang tak ada jantung. Pasal jantung saya bagi kat Rasulullah duduk di Madinah. Macam mana kita tak maki? Pakcik hang ranjau terlebih. Sampai pakar jantung pegang jantung. Pakar jantung kata, aku kena pergi ambil pakar lain. Pakar jantung kata, tak boleh, manusia tak boleh hidup kalau tak ada jantung. Pakar jantung. Bukan jantung pisang, jantung orang. Abu Bakar ada jantung. Labu dia betul pakcik, labu. Haji Bakhir marah dia kan. Haji Bakhir kata, oh labu, hang ada hati ke anak aku? Tak ada, saya tak ada hati, saya ada jantung je. Dia betul. Dia hidup dengan jantung. Dia hidup dengan jantung. Jadi nak pergi cerita sampai pergi umur 300 tahun. Dalam hadis Nabi kata umur aku Nabi sebut umur umat aku 70, 80.
Nabi sebut macam tu. Last sekali amalan ni boleh pergi cross hadis Nabi. Apa Ray kata pakcik? Impossible. Impossible. Kan? Tahu? Ha? Nabi tak tahu kelebihan ayat tu. Nabi kena main dalam mimpi pula abang. Kapan kamu hidup? Sampai bila kamu hidup? Allahu akbar. Hati-hatilah pakcik, hati-hati. Jadi apa masalah kita ni? Masalah kita ni pakcik, kita duk baca ni hujah-hujah depa ni tak habis lagi. Ni baru hujah nombor 1. Ni duk belakang ni duk ada hujah nombor 2 dan hujah nombor 3. Okey. Muka surat 274 dia kata pendapat yang rajih dalam masalah ni. Tak diragukan lagi bahawa masing-masing daripada dua pendapat tersebut memiliki alasan yang bisa dipertimbangkan. Dua-dua pandangan ni kita boleh pertimbang. Imam sembahyang duduk kerana uzur. Satu pandangan kata makmum mesti duduk, tak mau berdiri. Satu pandangan kata makmum tak boleh duduk pasal makmum tak uzur. Kata penulis kitab ni dua-dua ada alasan. Meskipun yang paling jelas dia kata, meskipun yang paling jelas dengan dalil adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama jelas. Pasal apa? Pasal Nabi kata, aku tak mau hampir-hampir duk pergi buat amalan Majusi dan ikhwan, tempat kita ni, hak kita baca ni yang beli, tempat kita masih jauh. Cubalah kalau kita tengok siapa-siapa uzur kita suruh jadi imam, dia duduk lah. Lepas tu kita semua pergi duduk. Mai pula satu kawan semua, Allah, apa ni? Dia tengok pakcik, dia tengok pula macam mata spotlight, dia buat pandang macam kamera nak ambil gambar orang. Oh, dia usah daripada jadi imam sampai jadi makmum, dia mau snap satu gambar. Dia tanya dalam Facebook dia, sembahyang apakah ini? Sembahyang kah, main-main kah? Tak tahukah ibadat sembahyang ni? Ibadat Nabi ambil sampai ke langit. Mereka berduduk-duduk dalam sembahyang. Dia tulis macam tu dalam Facebook dia. Nanti adalah mufti tak ada tauliah nak jawab. Mufti ni ramai dalam Malaysia kan. Hak jenis tak ada tauliah ni. Hak jenis ada tauliah 13 orang dia. Ni tak ada tauliah ni. Dia ni nanti pada pandangan saya, mereka ni Syiah terus. Dia sebat kita Syiah terus. Kita baca Sahih Fikih Sunnah jadi Syiah. Pada pandangan saya, mereka ni Syiah. Jahanam kita. Bukan Syiah, ni mazhab yang dipakai dalam mazhab Ahmad bin Hanbal. Tuan kitab kita kata, dari segi melihat dalil, pandangan yang pertama tu kuat. Dengan memperhatikan keadaan imam ketika salat. Jika imam mula salat dengan duduk, maka makmum salat dengan duduk. Jika imam mula salat dengan berdiri, maka makmum juga salat dengan berdiri. Dia kata tengok hak mula-mula sembahyang. Tengah sembahyang jangan tengok hak mula-mula tu. Jika imam terpaksa harus duduk kerana uzur tengah duduk sembahyang, apakah mereka harus duduk atau berdiri? Inilah masalahnya perlu dipecah dengan ijtihad. Meskipun alasannya menyerupai orang non-Muslim memperkuatkan perintah untuk duduk. Kalau ikut tuan kitab kita ni, tak usah baca imam duduk time bila. Imam duduk saja, makmum kena duduk. Kenapa? Kerana Nabi kata, bila duduk makmum, bila duduk imam, makmum berdiri. Sama macam Majusi ni, puak-puak ruang Parsi bagi hormat. Maka kalau berdasarkan zahir hadis itu, apa kondisi imam? Baru nak masuk sembahyang ke, tengah dapat banyak rakaat ke, dia duduk, makmum mesti duduk. Ini kata tuan kitab kita. Tapi dia kata benda ni boleh dipecah kepada ijtihad lagi. Boleh lagi kita nak ijtihad macam lain pun boleh. Adapun mendakwa bahawa hukum tersebut mansuh, maka menurutku pendapat tersebut tak kuat. Yang kata hadis mansuh, hadis ni mansuh, dia kata tak boleh mansuh. Hadis ni tak mansuh. Hadis ni hadis yang kuat. Berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas. Apa lagi pendapat ini mengharuskan adanya penghapusan hukum 2 kali. Kerana pada asalnya hukum orang sanggup berdiri adalah tak boleh mengerjakan sembahyang sambil duduk. Kemudian hukum asal dimansuhkan dengan perintah untuk duduk bagi orang yang solat di belakang imam. Kita tak boleh sembahyang melainkan
kena berdiri sembahyang fardu. Tapi sebagai makmum dimansuhkan hukum. Bila imam duduk, kita kena duduk. Imam rakaat, kita rakaat. Semua orang kena baca Fatihah. Kan kita baca ada bab Fatihah kan. Tapi ada mazhab bagi tahu makmum tak payah baca apa-apa. Walaupun Fatihah tak baca pun tak apa. Di antaranya mazhab Abu Hanifah. Mazhab Malik kata imam baca deras, makmum tak payah baca apa-apa. Tapi hadis kata tak ada sembahyang kalau tak baca Fatihah. Maka itu kembali pada hukum asal. Imam dan sembahyang sendiri-sendiri. Tapi bila jadi makmum, dia ada hukum yang memansuhkan dua keadaan tadi. Ini memang wujud, dia kata. Lain tak wujud. Adapun mendakwa nasakh ataupun penghapusan perintah duduk setelah itu, maka ini mengesan bahawa dia terjadi nansah dua kali. Tak boleh satu hukum duk dimansuh dua kali. Hal ini sangat jauh dari kebenaran dan menyelisih kaedah-kaedah umum. Di antara dalil menolak dakwaan mansuh bahawa ini telah dilakukan oleh 4 orang sahabat. Konon 6 orang sahabat. Tidak diketahui ada sahabat lain menyelisih perbuatan mereka. Tak berlebihan bila Ibnu Hibban menyatakan, menurut aku ini adalah bentuk ijma' yang mereka bersepakat atas kebolehannya. Jadi tajuk yang kita baca ikhwan, imam sembahyang duduk kerana uzur. Makmum macam mana? Kita kata ada dua pandangan para ulama. Semua jago-jago belaka, dia penuh hebat-hebat belaka. Mazhab Ahmad, dia kata apa? Dia kata bila imam duduk saja, makmum kena duduk dalam apa keadaan sekalipun. Pasal hadis begitu kuat. Pandangan yang kedua kata makmum tak boleh duduk. Makmum nak duduk, dia kena tengok dia uzur ke tak uzur. Maka atas keuzuran. Tengah-tengah kita sembahyang dengan imam, imam sihat elok, kita yang pergi tangkap terkeliat tak mana-mana, kita duduk walaupun imam berdiri. Pasal apa? Keuzuran di atas tiap-tiap orang tak sama. Tuan kitab kita kata bila kita compare semua pandangan ni, nampaknya yang lebih kuat adalah imam duduk, kita duduk. Kecuali kita tak boleh duduk. Orang badan besar ikhwan, dia kalau duduk lama jadi apa? Oi, boleh biru satu kaki tu. Dah dia pakai baju biru, boleh pergi biru satu kaki dah. Pasal apa? Kita badan besar, duk pergi renyak atas kaki kita, dia kebas Tok imam pula masa duduk pergi baca lam yakunil lazina kafaru, masa berdiri baca inna ataina. Berduduk pergi baca lam yakunin, buatlah 2 kali, sekali. Rakaat kedua iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita duk cubit paha tak rasa apa dah cik. Hak lain semua makmum comel-comel. Kita seorang aja bigfoot. Macam mana nak buat? Boleh tak kita duduk masa tu? Kita tak mampu duduk. Tak mampu duduk, tak apa. Keuzuran dimaafkan. Kalau boleh duduk, imam duduk, kita duduk. Cuma main lagi satu masalah moden ni kita nak kena bincang apa dia. Maksud duduk tu apa? Duduk atas kerusi ke? Duduk papan pokok atas lantai ke? Makmum, tengok bacaan dia sedap, minta dia jadi imam. Dia ambil kerusi tak depan, dia duduk atas kerusi. Kita macam mana? Pakat-pakat ambil kerusi belakang ke? Jadi makan kenduri pula. Dia itu pula masuk main snap satu gambar. Loh, pakai kerusi pula kali ni. Minggu sudah pakai duduk bersilah, pakai kerusi pula. Ni minggu depan dia nak duduk atas apa pula. Kan? Tak tahu main minggu depan kan dalam ada kerusi baru pak cik. Ada tengok kerusi baru. Dia sujud atas tu. Beratus juga kerusi tu. Yang tu pula satu bab, yang tu melibatkan ijtihad. Tak ada satu hukum yang kalau kita iktiraf dia duduk atas kursi roda tu duduk, kita duduk bawah. Kalau kita iktiraf tu duduk. Kalau kita iktiraf kata duduk mesti atas papan punggung, kena duduk bawah, maka duduk atas kursi masih ambil hukum berdiri, kita berdiri Ini ijtihad kita. Ijtihad kita. Itu takkan sama punya pandangan. Jadi kesimpulan kita malam ni apa dia? Imam sembahyang duduk, kita kena duduk. Ada berapa pandangan? 2 pandangan. Kaedah kita mengaji macam ni ikhwan. Saya tak akan bagi tahu pada antum apa yang antum kena ambil. Saya serah pada antum, make your decision. Walaupun kita baca pandangan tuan kitab macam mana, tapi antum yang belajar ni, belajar berani buat keputusan. Antum nak pegang pandangan pertama, antum boleh pegang. Antum nak pegang pandangan kedua, antum boleh pegang. Mereka semua ada hujah. Tapi disiplin kita mengaji, yang mana lebih dekat dengan hujah, yang tu kita pegang. Buat sendiri. Tak usah bertegak dengan orang.
Dan nanti Allah uji antum. Antum pergi satu masjid, antum tengok tu imam tu duduk, makmum semua berdiri, antum seorang-seorang pergi duduk. Sedialah kalis peluru ke apa ke, pakai semua siap-siap. So bersedia kan, si baju hijau tu, lagu tu mau ingat balik. Ada ingat siapa menyanyi? Ali Cat lah. Si baju hijau sedang bertugas. Sani Sahuri ya? Oh, sahabat boleh ingat lah. Ini kelebihan orang mengaji hadis. Kelebihan. Ya. Tak semua orang boleh ingat tau. Sani Sahuri ni antum, dia tahu bila no. Kalau saya sebut nama lama-lama antum tak ingat. Dharma, pernah ingat Dharma? Bukan minta derma, nama dia Dharma. Pakcik ada ingat? Tinggi dia, Dharma. Pernah ingat? Dia berlakon dengan Amik Gurga. Orang lah tak ingat lah. Tak ingat, orang lah banyak tak ingat. Sebut baru ni ingat lah. Kita baru ni pun kita tahu. Tak apa ingat. Lama-lama tu. Lama-lama zaman pakcik dengan saya tu. Osman apa? Osman Hussein. Osman Hussein, ingat? Osman Hussein. Tak ingat lah? Saya pun tak ingat, sebut je lah. Apa nama dia untuk tahu. Lebih kurang lagu tu lah. Dia menyanyi lagu Sangkuriang. Lagu tu dia menyanyi. Lagu Sangkuriang tu, dia ni lah, Hussein ni sudah pergi menyanyi. Sangkuriang ni cerita ni Indonesia punya, apa nama, pentas rakyat Indonesia. Ni sudah buat leceh kat mak bapak dia. Kita buat filem, buat pentas rakyat lah. Lepas tu satu filem masuk Sangkuriang. Sangkuriang kita ni haji ni tak mau main mengaji. Ni Sangkuriang, satu Sangkuriang juga. Sangkuriang ni dia keluarga besar. Jenis mengaji tak mau main mengaji pun tengok jam, Sangkuriang juga. Mengaji sampai 10 tak berhenti pun Sangkuriang juga. Itu pun masuk satu kumpulan Sangkuriang. Dah mengaji sangat sampai tak mau berhenti. Tak mengaji sampai tak mengaji langsung. Ini dua keluarga Sangkuriang. Jadi antum buatlah keputusan antum. Lepas ni ikhwan, saya ingat dan habis pasal apa tak habis? Dia punya muka surat taklah panjang sangat lah. Pasal apa tak habis? Masalah kitab kan, masalah orang baca kitab ni. Lepas ni ikhwan, sebelum kita masuk bab masbuk, dia ada satu dua tajuk pendek, subtopik. Satu, menyampaikan takbir imam untuk orang main dengar. Satu, mubaligh. Imam kata Allahu Akbar, satu makmum kita tugaskan untuk kata kuat Allahu Akbar. Terutama macam ni lah, muslimat ada tirai macam ni. Tok imam pakai mic okey lah. Kena mic pergi jatuh bawah, suara Tok imam lui. Suara pertama dengar Allahu Akbar. Makmum hak dalam ni mula lah. Dia duduk bang dengar tak dengar. Tirai terbaik. Maka automatik pada masa tu kena ada satu orang dia Allahu Akbar, orang ikut suara dia. Yang tu kalau kita buat apa hukum? Dia main tajuk ni. Lepas tu dia main satu tajuk sikit. Imam ketika dia batal semayang, dia pegang satu-satu orang ganti dia. Boleh ke tak boleh? Kau batal-batal sengap, start motor belah bila kutu je. Kan? Yang rokok-rokok, yang sujud-sujud, punya pasal lah, sahwi ke, syukur ke, pandai-pandai hang lah. Tu imam batal-batal, dia sakit perut tak tahan, lompat-lompat masuk dah sana. Kita pakcik, jadi anak-anak, mak bapak tinggal kita. Jadi anak yatim. Ni jemaah semua jadi yatim. Mau kawan bagus sikit, cukup-cukup lah. Dia kata tak ada dah. Tak ada dah. Ujung mau jawab, aku duk kata dah. Mau pakat bersilah, balik aku down. Mana tu imam kita pergi? Jadi sebelum dia nak belah tu, kadang kita cuak juga pasal takut kena maki. Hang datang hang nak jadi imam, yang duk pergi ke darah nangka pasal apa? Dia kata, hang tahu cempedak hang tak boleh makan. Hang makan hang buang angin. Hang duk pergi melantaklah masa tak masuk waktu. Dia kata tak boleh tahan. Bini saya buat sampel. Tak boleh tahan dia lah. Saya kalau makan cempedak, bukan kata saya makan dengan buah, saya bagi yang dia punya biji-biji. Angin lah. Dapat 2 rakaat pakcik, sembahyang isyak dapat 2. Dengar bunyi sikit je, pus, itu hilang. Dengar sikit je, push. Lepas tu orang putih kata suddenly disappear.
Semua nanti duduk belum. Aku ada dengar. Dia tu pula jawab, aku bukan dengar, aku ada bau. Masing-masing duduk bincang. Tu imam ni pergi mana? Kat awal pelan-pelan start motor duduk lari dah. Takut kena maki. Jadi kalau kita ni boleh rasa tak uduk nak batal? Boleh rasa kan? Boleh rasa nak terkencing sikit perut. So do something. Macam mana nak buat ni? Dia nak cerita pada kita 2-3 hadis. InsyaAllah lepas tu kita masuk bab tentang masbuk sembahyang ni macam mana. Kita mai tu imam rokok. Kita rokok sekali ke? Bila kita rokok sekali, rokok tu dikira tak dekat kita? Ataupun kita tak kira yang tu. Kita nak kena juga baca Fatihah, baru rakaat tu dikira untuk kita. Ini semua dibincang pada tajuk minggu depan insya-Allah. Minggu depan ni bagi masuk. Jangan tak bagi masuk. Minggu depan ni kena jaga pakcik. Pakcik nampak saya pergi lain, ustaz. Baca buat lah kata. Buat perangai pula. Pasal nak kena bagi habis pakcik. Kalau Abang Ali nampak saya pergi lain, lagi ingat, ustaz, jangan buat perangai lah. Sebab kami nak mengaji. Abang tu. Kita akan tengok insya-Allah. Wallahu a'lam. Ya pakcik, ada soalan ke? Hari ni sebelah ibu lah. Ya pakcik. Ya. Tak bercanggah. Cara kita nak pasang. Nantilah. Insya-Allah. Benda ni kita belajar dalam disiplin usub, kita panggil metod manhaj ilmu Ahlussunnah dia ada. Dia tak senang-senang dia akan kata mansuh, sebab itu adalah perkataan Tuhan dan perkataan Nabi. Dia memerlukan nas. Tak boleh kita kata mansuh, tak boleh. Kita mesti tegakkan hujah. Kalau dua-dua tu sahih, mesti ada cara baca dia. Sunnah dia akan pergi ke situ. Dia akan ajak kita cara baca. Dia tak akan ajak kita lagu tu. Bila mansuh betul, dia habaq mansuh betul. Ini satu ilmu yang dahsyat pakcik. Boleh nah? Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka